Ada komentar-komentar menyatakan kenapa aku selalu bercerita mengenai JDT dan juga TMJ. So kat sini yang terbaik, aku rasa video kali ni lebih sesuai kalau aku nak jelaskan korang 5 sebab kenapa JDT terlalu dihormati dan juga terlalu dibenci peminat bola sepak Malaysia. Okay, welcome back to my channel. Bila sebut JDT, ramai yang respect dan juga ramai yang membenci. Bukan tak ada individu ataupun kelab lain membantu bola sepak Malaysia, ada. Tetapi era kini, zaman bola sepak moden, nama JDT dan juga TMJ sangat berkait rapat dalam kemajuan bola sepak Malaysia. Seluruh Malaysia nak tahu apa perkembangan JDT, apa perkembangan TMJ. Semua oleh kerana 5 sebab. Yang pertama adalah manajemen yang tersusun. Sebaik saja Tengku Ismail mengambil alih tampuk presiden, seluruh persatuan bola sepak yang ada di dalam negeri Johor disatukan di bawah payung, iaitu di bawah Persatuan Bola Sepak Negeri Johor. Perkara tu sebenarnya memang agak janggal. Itu sebab pada waktu itu ramai yang tertawakan rancangan yang dibuat oleh Tengku Ismail ni sebenarnya, kerana waktu tu Johor diwakili 2 pasukan, iaitu Johor sendiri dan juga Johor FC. Tapi bila TMJ mewujudkan 2 kelab utama, iaitu JDT dan juga JDT 2, ramai yang sinis boleh ke kelab ini pergi jauh. Tetapi setelah distrukturkan semula pada 2013, 2 tahun selepas itu TMJ berjaya membuktikan mencipta sejarah dengan menjadi juara kejohanan Piala AFC pada tahun 2015. Pada aku, sesuatu yang baru telah dibentuk oleh TMJ dalam pengurusan. Ini kerana satu perbezaan yang ketara aku tengok dalam pengurusan skuad JDT adalah kurangnya pengaruh politik. Lebih baik lagi aku katakan tiada pengaruh politik seperti kelab-kelab negeri lain. Apabila bertukar pengaruh politik, skuad bola sepak akan menjadi huru-hara, tidak stabil dari segi pengurusan dan juga organisasinya. Dengan pengurusan yang mantap ni sebenarnya juga menjadikan skuad Johor Darul Takzim ni dihormati di kalangan kelab-kelab yang berada di Malaysia ni. Dan perkara kedua yang mengakibatkan skuad Johor Darul Takzim ni mula dibenci peminat bola sepak negeri lain adalah apabila TMJ memborong pemain-pemain yang handal ataupun pemain-pemain yang profil tinggi. Mana taknya memang menjadi tabiat TMJ apabila ada pemain-pemain handal di kelab-kelab yang lain, dia akan borong pemain nama-nama pada awal dulu seperti Safiz Ali, Syafiq Rahim, S. Kunalan, berapa ramai lagi pemain-pemain dari Selangor dan negeri-negeri lain diborong TMJ untuk bermain dalam skuad Johor Darul Takzim. Sehinggalah kini nama juga seperti Matthew Davis, Akia Rashid, Safawi Rashid, Syafiq Ahmad dan pelbagai lagi nama-nama besar dalam skuad kebangsaan semua diborong, dibawa masuk dan bermain di dalam skuad Johor Darul Takzim. Dan kebencian peminat-peminat bola sepak Malaysia memuncak apabila pemain-pemain naturalisasi Malaysia juga seperti Sumare, Liridon menjadikan skuad JDT ketika ini mempunyai 2 pasukan yang sama level. Ada juga yang berjaya masuk dalam keseluruhan utama dan ada juga yang banyak memanaskan bangku simpanan. Itu yang menjadikan kebencian daripada peminat-peminat bola sepak kepada JDT. Topik poinnya adalah salah atau tidak pemain-pemain ini berhijrah dalam kelab yang lebih baik dan menjanjikan pulangan lumayan. Pada aku tak salah, kerjaya seperti bola sepak sama dengan kerjaya lain, di mana ada tawaran yang menarik, kebajikan dijaga, segalanya mencukupi, harusnya pekerja itu akan menilai dan juga pergi majikan yang baru. Dan ketiga, sebenarnya kemajuan JDT ni sebenarnya bergantung semua kepada perancangan dan juga kewangan. Dan apa yang aku nampak sebenarnya, skuad JDT ni yang hadir pada zaman milenium ni sekarang ni amat berbeza pada tahun era 90-an dulu kerana pada era milenium ini sebuah kelab bola sepak memerlukan kewangan yang besar dan juga jangan kedekut untuk mengeluarkan dana, menstruktur semula organisasi untuk membeli staf kejurulatihan yang terbaik, fasilitis yang terbaik dan juga pemain-pemain yang terbaik, kerana perkara ini akan membantu perkembangan yang sihat untuk kelab itu sendiri. Contohnya gaji staf-staf yang berada di dalam kelab, staf kejurulatihan ataupun gaji pemain-pemain sendiri. Sejak wujudnya skuad Johor Darul Takzim yang diterajui TMJ, gaji pemain bola sepak pada masa ini dalam situasi yang amat baik, mengikut kepada caps, mengikut kepada pengalaman, kualiti seorang pemain itu sendiri. Skuad JDT juga mempunyai suntikan dana yang banyak seperti penaja-penaja. Ini kerana apa yang dilakukan, apa yang diterjemahkan pada idea perancangan dan pelaksanaan Tengku Mahkota Johor sendiri sudah membuahkan hasil, sudah nampak hasilnya, perkembangan yang baik. Dan JDT juga sebenarnya menjadi acuan yang baik kepada perkembangan sistem operasi bola sepak Malaysia dan juga membuktikan pelaburan dalam bola sepak tempatan juga boleh memberikan pulangan yang lumayan. Dan yang keempat, apabila sistem operasi bola sepak sudah berjalan dengan baik, senang untuk membuat penanda aras baru dalam pemasaran bola sepak negara. Ini juga sebenarnya perkara yang menjadi kesukaan dan juga kebencian. Contoh, kita tengok bagaimana penjenamaan JDT itu berlaku. Semuanya nampak profesional dari semua aspek, dari imej kelab hinggalah jersey yang dipakai.
semuanya terancang, bukan tangkap muat. Barat ada petugas yang dilantik yang berpengalaman luas dalam membentuk segala hal dan juga untuk menentukan wajah JDT yang baru setiap tahun kepada orang ramai. Sebenarnya ini adalah budaya JDT yang diterjemahkan TMJ dalam bola sepak era moden dan dalam bola sepak Malaysia pada ketika ini. Dan yang kelima, kalau kita lihat permainan dan juga taktikal JDT ni pada aku sangat berbeza, sangat berwajah baru. Mana tidaknya kalau kita tengok percaturan ala Eropah yang ditunjukkan, yang sebelum tu kita hanya mampu melihat kat dalam TV sebenarnya, dalam EPL, tapi kita dah boleh mula melihat dengan kemunculan JDT taktikal ala Eropah dipersembahkan dalam liga kita. Memang susah untuk peminat-peminat negeri lain menerima hakikat TMJ dan juga JDT sebenarnya bukan hanya mengubah budaya bola sepak, tetapi dari segi aspek pemasaran, memperbaharui aspek taktikal dan juga yang paling penting mentaliti pasukan-pasukan dalam liga kita. Semua ini berlaku sebenarnya disebabkan keberanian individu seperti Tengku Mahkotodja ataupun Tengku Ismail. Kalau kita lihat di negara-negara luar, kelab yang melabur ataupun mempunyai dana, mengeluarkan dana yang besar, mesti kelab itu akan mendominasi dalam liga mereka. Dan banyak perkara sebenarnya yang dilakukan dalam kelab bola sepak Johor Darul Takzim ni menjadi contoh pula kepada kelab-kelab lain. Dan TMJ sendiri banyak kemampuan membantu kelab-kelab lain, membantu bola sepak Malaysia. Dan dari situ juga timbulnya perasaan kurang senang, kurang puas hati daripada peminat-peminat bola sepak. Dan juga semakin maju JDT, semakin dibenci, semakin dikecam peminat bola sepak Malaysia. Jadi 5 perkara ni yang aku cerita dengan korang ini semua adalah perkara yang positif, perkara yang baik dilakukan hingga kan beberapa kelab dalam liga kita sendiri menjadikan JDT sebagai model yang terbaik untuk kelab bola sepak mereka maju dan juga kelab yang berjaya di masa hadapan. Jadi tepuk dada, tanya selera, kita nak majukan bola sepak ataupun nak mundurkan bola sepak, kita nak berasi di peringkat antarabangsa ataupun nak berasi sebagai jago kampung. Jadi semuanya berada di tangan korang, korang fikir sendiri. Assalamualaikum, bye bye.